Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua adik-adik. Hari ini kita nak belajar satu tajuk yang sangat-sangat penting. Tajuk yang tak asing lagi bagi pelajar-pelajar student tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, iaitu tajuk pelarasan. Ya, cikgu kena admit, tajuk pelarasan ni susah sikit nak tackle dalam soalan trial ataupun soalan SPM. Kenapa? Sebab pelarasan ni ada banyak kategori. So, kategorinya ada 5 pula tu. Yang pertama, kita akan belajar pasal susut nilai terkumpul. Yang kedua, berkenaan pelupusan aset bukan semasa. Ketiga, peruntukan hutang ragu. Keempat, hasil. Dan yang kelima ialah belanja. So, oleh kerana dia ada 5, bila dia keluar dalam soalan, dia takkan keluar 5-5. Dia akan keluar salah satu ataupun 2 sahaja, menyebabkan susah kita nak tengok pattern soalan tu. Tapi tak apa adik-adik, kita akan tengok 5 kategori soalan pelarasan ni one by one, satu persatu. Kita fahamkan satu persatu. InsyaAllah, apa pun soalan yang kita akan dapat dalam SPM nanti, kita akan tetap boleh jawab. Alright, so untuk video yang pertama ni, kita akan fokus kepada susut nilai terkumpul. Yang kedua, pelupusan aset bukan semasa. Dan yang ketiga, peruntukan hutang ragu. Dan dalam part kedua, video pelarasan ni, kita akan fokus kepada hasil dan juga belanja. So, tanpa buang masa, kita tak nak cerita panjang lagi. Kita terus tengok soalan trial yang cikgu petik daripada soalan trial Negeri Perak, daerah Kinta tahun 2018. Berikut merupakan aset bukan semasa bagi perniagaan Seng Heng pada 31 Disember 2018. Dia bagi kita kenderaan 90,000, walaupun kenderaan tu nilainya 90,000, dia ada banyak kenderaan, bukan satu kenderaan sahaja, dan dia bagi kita susut nilai terkumpul 32,400. Soalan cakap pada 31 Disember 2018, sebuah kenderaan yang dia beli pada 1 Januari 2016, hari ini sudah bertarikh 31 Disember 2018. Bernilai 30,000 telah dijual. So, maksudnya kenderaan yang dijual ni umurnya sudah menjadi 3 tahun. 2016, 2017 dan 2018. Cek bernilai 18,200 telah diterima sebagai nilai jualan kenderaan berkenaan. Kita jual kenderaan tadi, kita dapat cek bernilai 18,200. So, kita akan debitkan dia kat dalam akaun bank. Akaun bank debit pelupusan kenderaan 18,200. Kenderaan tersebut disusut nilaikan pada kadar 20% mengikut kaedah baki berkurangan. Tahun kewangan perniagaan Seng Heng berakhir pada 31 Disember setiap tahun, dan soalan minta kita buka akaun kenderaan, akaun susut nilai terkumpul kenderaan dan juga akaun pelupusan kenderaan. Jadi soalan minta kita buat 3 akaun. Akaun kenderaan, akaun susut nilai terkumpul kenderaan dan akaun pelupusan kenderaan. Relax, jangan menggelabah. Tengok akaun ni, cikgu ajar korang macam mana nak tackle, macam mana nak buat akaun ni. Yang pertama sekali, akaun kenderaan. Apa yang korang kena ingat lah, kenderaan, Ableh cakap, kenderaan adalah aset. Aset bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Ni kena ingat ni. Yang kedua, cikgu dah bagi dah keyword, kata kunci yang kita kena ingat kalau buat akaun kenderaan. Yang pertama, baki BB. Yang kedua, aset yang dijual. Ketiga, baki HB. Soalan cakap timbangan duga baki BB ialah 90,000. 90,000. Dan aset yang dijual ke ayat soalan cakap, aset yang dijual bernilai 30,000. Dan baki HB soalan tak cakap, ini yang kita kena cari. Balik kepada akaun kenderaan, bertambah sebelah debit, maka baki BB akan berada di sebelah debit. Okey, kita masukkan baki BB 90,000. Okey, yang kedua, kita ada aset yang dijual. Kita lupuskan aset bernilai 30,000. So, bila kita lupuskan aset, kenderaan kita bertambah ke berkurang, dek? Berkurang. So, Ableh cakap, kalau berkurang masuk sebelah kredit. Aset berkurang masuk sebelah kredit. So, rekod dekat sebelah kredit 30,000. Butiran dia pelupusan. Pelupusan ni maksudnya kita jual kenderaan tersebut. Dan last sekali kita tutup akaun. Sini dapat 90,000. Sini dapat 90,000. Tolakkan 90,000 tolak 30,000. Bezanya ialah 60,000. Ini adalah baki HB. That's all. Simple. Dah dapat berapa markah? 2 markah. Yang kedua, soalan suruh kita buat akaun susut nilai terkumpul kenderaan.
So, tolong ingat macam ni. Kenderaan ialah aset. Susut nilai terkumpul ialah kontra kepada aset bukan semasa. So, kalau kenderaan ialah debit bertambah, susut nilai terkumpul kenderaan kontra dia bertambah sebelah kredit berkurang sebelah debit. Tu yang kita kena ingat. Keywordnya apa? Baki BB, S&T yang baru, and then susut nilai terkumpul aset yang kita nak lupuskan. Okey, tengok soalan balik. Berapa baki BB dekat imbangan duga? Imbangan duga dia tulis susut nilai terkumpul ialah 32,400. 32,400. Yang kedua, susut nilai terkumpul yang baru, kita kirakan dia. Tengok soalan, dia cakap 20% baki berkurangan. 0.2, 20 bagi 100. Darabkan dengan 90,000. Tolakkan dengan susut nilai terkumpul kita 32,400. Okey, kirakan korang akan dapat susut nilai terkumpul yang baru ialah 11,520. Tekan kalkulator. Dan yang ketiga, susut nilai terkumpul aset yang kita nak lupuskan. Soalan cakap, aset yang kita nak lupuskan ni dibeli pada tahun 2016, Januari. Hari ni dah Disember 2018. Umurnya dah 3 tahun. 2016, 2017, 2018. Maknanya, dia sudah susut nilai sebanyak 3 kali. Itu yang kita kena kira. Susut nilai 2016, susut nilai 2017 dan susut nilai 2018. 20%. Kaedah baki berkurangan. Okey, tengok sini. 0.2. Pada tahun yang pertama, 30,000. 30,000 lah sebab yang kita nak lupuskan nilainya 30,000. Tolak kosong. Kenapa kosong? S&T tahun pertama mesti kosong. Namanya terkumpul. Bila tahun pertama tak ada apa yang nak dikumpulkan. Okey, tahun kedua dan kita kira tekan kalkulator korang akan dapat 6,000. Yang kedua tahun 2017, 0.2 darab 30,000 baki berkurangan tolak dengan 6,000. Sekarang kita dah ada susut nilai terkumpul. Dari mana datang? Dari susut nilai tahun lepas. So, tahun yang kedua, kita akan dapat susut nilai dia 4,800. Tahun yang ketiga, kaedah yang sama, 0.2 darab 30,000 tolak 10,800. Mana cikgu dapat 10,800? 6,000 susut nilai tahun pertama. Tahun kedua, 4,800. Tahun ketiga, tambahkan 6,000 dengan 4,800, kita akan dapat 10,800. So, korang akan dapat susut nilai pada tahun yang ketiga, 3,840. So, 3 tahun, 3 kali susut nilai. Tahun yang pertama, susut nilainya 6,000. Tahun yang kedua, susut nilainya ialah 4,800. Tahun yang ketiga, susut nilainya ialah 3,840. Tambahkan 3 tahun tu, kita akan dapat susut nilai terkumpul bernilai 14,640. So, selesai 3 keyword ni, masukkan dalam account. So, ingat tak tadi, kontra masuk sebelah kredit. Kita ada baki BB. Okey, baki BB. Berapa? 32,400. Okey. Kemudian dia ada susut nilai yang baru. Kan, susut nilai yang baru. So, masukkan susut nilai kenderaan. Berapa? Kita dah kira tadi. Kita dapat 11,520. 11,520. Kenapa letak sebelah kiri? Sebab ada susut nilai yang baru, susut nilai terkumpul akan bertambah. So, masuk sebelah kanan. I mean sebelah kredit. Okey? Dan last kali, kita nak lupuskan susut nilai. Kita nak lupuskan kenderaan. Dia punya susut nilai terkumpul pun kita kena lupuskan. So, ni tadi kita lupuskan kenderaan 30,000. Now, kita kena lupuskan dia punya susut nilai terkumpul. Berapa? Kita dah kira dah tadi jumlahnya 14,640. Masuk sebelah debit. Kenapa masuk sebelah debit dia? Sebabnya bila berkurang, masuk sebelah debit. Butirannya ialah pelupusan. So, tolong ingat. Korang lupuskan kenderaan, dia punya S&T pun kena dilupuskan. How? Debitkan akaun susut nilai terkumpul. Okey, akhir sekali, totalkan sebelah kredit, tolakkan yang sebelah debit, kita akan dapat
baki HB 29280. Okey, so inilah susun nilai terkumpul pada akhir tahun selepas kita lupuskan kenderaan. Dan last sekali, finally, akaun pelupusan kenderaan. Ini senang je nak buat. Kita just kena ingat catatan bergu. Apa maksud catatan bergu? Bila ada debit, mesti ada kredit. Bila ada debit, mesti ada kredit. How? Macam mana nak buat? Tengok akaun sebelum-sebelum ni. Tengok perkataan pelupusan. Tengok perkataan pelupusan. Dan akaun bank, tengok perkataan pelupusan. Kita buat catatan bergu. Kenderaan kredit pelupusan. Pelupusan debit. Kenderaan berapa? 30,000. SNT kenderaan debit pelupusan. Pelupusan kredit SNT kenderaan. How much? 14,640. Okey, dan akaun bank yang kita buat awal-awal tadi, bank debit pelupusan, pelupusan kredit, bank 18,200. Cikgu just ambil perkataan pelupusan ni tadi. Okey, dan akhir sekali kita akan tengok sebelah kredit ni lagi banyak daripada sebelah debit. Okey, so total kredit tolak debit, kita akan dapat untung pelupusan. Untung pelupusan sebanyak 2840. Okey, ada student tanya, cikgu macam mana kalau kredit lagi besar daripada debit? Kalau kredit lagi besar daripada debit, bermaksud korang akan dapat apa di sini? Rugi pelupusan kenderaan. Lepas ni kalau korang buat latihan dan soalan yang korang buat itu lain daripada soalan yang kita bincangkan dalam video ini, jangan risau, itu menunjukkan ilmu itu terlampau luas untuk dimasukkan dalam satu video. Jadi apa yang korang kena buat adalah subscribe channel YouTube Cikgu Pali Account, follow Instagram dan join Telegram group Cikgu Pali Account untuk korang dapatkan maklumat berkaitan dengan kelas yang akan dibuat bersama Cikgu Pali. Come on guys, jumpa korang kat sana. Okey, seterusnya kita akan belajar bagaimana membuat pelarasan untuk akaun hutang lapuk dan juga akaun peruntukan hutang ragu. Ini pun sama, simple sahaja. Kita akan bagi awak keyword. Alright, sebelum tu kita tengok soalan yang sama daripada Perak, daerah Kinta tahun 2018. Kita baca soalan bersama-sama. Maklumat di bawah ini menunjukkan petikan imbangan duga Khalishah. Dia bagi kita imbangan duga. Akaun belum terima 13,200, hutang lapuk 500, peruntukan hutang ragu 760. Maklumat tambahan cakap Haikal telah meninggal dunia dan baki hutangnya sebanyak 400 dihapuskan menjadi hutang lapuk. So maksudnya hutang lapuk kita akan bertambahlah, daripada 500 tambah lagi 400. Dan yang kedua dia cakap peruntukan hutang ragu ialah 5% atas baki akaun belum terima. Jadi, soalan suruh kita buat 4 akaun. Yang pertama, akaun hutang lapuk. Kedua, akaun peruntukan hutang ragu. Ketiga, akaun untung rugi. Dan yang keempat, petikan penyata kedudukan kewangan. Kita buat one by one, satu persatu. Alright, akaun hutang lapuk dulu. Apakah keywordnya, tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada baki BB, hutang lapuk yang baru dan juga catatan penutupan. Ingat, Ableh cakap hutang lapuk ialah belanja. Belanja tempatnya bertambah sebelah debit. So, dia punya baki BB akan berada di sebelah debit. Okay. So, berapa baki BB dia? Kita boleh tengok dekat soalan. Dekat imbangan duga, dia bagi tahu kita baki BB hutang lapuk ialah RM500. Hutang lapuk yang baru. Dekat maklumat tambahan bagi tahu, Haikal telah meninggal dunia dan hutangnya RM400 dianggap sebagai hutang lapuk. So, kita ada hutang lapuk yang baru RM400 dan catatan penutupan cikgu akan tunjuk dekat soalan nanti. Alright, kita mula dengan baki BB dulu. Berapa baki BB kita? 500. Kenapa baki BB sebelah debit? Sebab hutang lapuk ialah belanja. Bertambah sebelah debit, berkurang kredit. So, bila bertambah debit, baki BB-nya berada di sebelah debit. Okay. Berapa hutang lapuk yang baru? 400. Bila ada hutang lapuk yang baru, maksudnya hutang lapuk kita bertambah. Belanja bertambah, masuk sebelah debit lagi sekali. Kita rekodkan kat sini sebagai Haikal. Okay, Haikal yang meninggal dunia tu. 400. That's all. Tutup akaun. 900. Tolak. Sebelah sana kita dapat 900. Ini merupakan catatan penutupan. Kita akan rekodkan dia sebagai untung rugi.
Why rekod sebagai untung rugi? Sebab hutang lapuk ialah belanja. Dia kena direkodkan kat dalam akaun untung rugi nanti. Baik. Yang kedua, akaun peruntukan hutang ragu. So, keywordnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ada baki BB, baki HB dan juga catatan penutupan. Baki BB ni merujuk kepada PHR yang lama. Yang lama kita tengok dekat imbangan juga PHR kita ialah 760. Baki HB menunjukkan PHR kita yang baru. Kat mana dia beritahu? Dia beritahu kat maklumat tambahan nombor 2. Dia cakap peruntukan teragu ialah 5% atas akaun baki akaun belum terima. So 5%, 0.05 darabkan dengan 12,800. Mana cikgu dapat 12,800? Cuba tengok soalan. Asalnya ABT 13,200. Seorang telah meninggal, nama dia Haikal tadi 400. So 13,200 tolakkan dengan 400, korang akan dapat 12,800. Darabkan dengan 5%, kita akan dapat 640. So now kita masukkan dalam akaun PHR kita. PHR, adik-adik, Ablesh cakap PHR ialah kontra kepada ABT. ABT ialah aset bertambah debit tau. So bila kontra, dia masuk sebelah kredit. So ni kredit. Maka baki BB-nya akan berada di sebelah kredit. Manakala baki HB-nya akan berada di sebelah debit. Berapa baki BB dia? 760. Berapa baki HB-nya? 640. Okey, 640. So kita kira, tengok yang lama 760, yang baru 640. So bezanya ialah 120. Okey, 120 tutup akaun, 120. Butirannya ialah untung rugi. Okey, butirannya ialah untung rugi sebab ni nanti akan dipindahkan kat dalam akaun untung rugi. Dan yang ketiga, soalan minta kita buat akaun untung rugi. So ingat dua benda ni. Akaun untung rugi dia akan merekodkan belanja dan juga hasil. Ablesh cakap belanja tempatnya di debit date. Okey? Ablesh cakap hasil tempatnya di sebelah kredit. So rekod sebelah kredit. Sangat useful Ablesh ni. Dia guide kita nak letak debit ke nak letak kredit. Sebab tu sangat penting untuk korang budak akaun ingat apa tu Ablesh. Cikgu dah nyatakan sebelum ni. Alright. So belanja. Yang mana satu belanja? Hutang lapuk ialah belanja. Nampak tak untung rugi? Kita akan buat catatan bergu. Hutang lapuk, kredit untung rugi. Untung rugi, debit hutang lapuk. 900. Okey? Lagi satu, kita ada peruntukan hutang ragu. PHR, debit untung rugi. Untung rugi, kredit PHR sebanyak 120. Itu sahaja. Tak payah tutup akaun. Just let it be. Okay? Dan last kali soalan minta kita buat catatan dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. Okay, catatan dalam penyata kedudukan kewangan kita buat sama-sama. Ni PKK ya. Tulislah penuh-penuh penyata kedudukan kewangan. Yang kita akan rekodkan hanya di sebelah debit. Korang jangan salah sangka ni bukan penyata kedudukan kewangan yang kita kena seimbangkan tu. Ni hanya petikan sahaja. Dan sekarang ni kita tengah cerita pasal akaun belum terima dan peruntukan teragu. So yang kita just nak kena rekod hanyalah berkaitan dengan aset semasa, iaitu ABT. Berapa ABT kita yang latest? 12,800 tolakkan dengan PHR. PHR kat sini kita akan ambil PHR yang baru kita kira tadi ya. Alamak dah terpadam. PHR yang baru kita kira ya ada 640. 640 tolakkan. Dan that's it. Itu sahaja untuk penyata kedudukan kewangan bagi soalan ni. Okey, dalam video yang seterusnya, part yang kedua, insya-Allah kita akan belajar pelarasan untuk akaun hasil dan juga pelarasan untuk akaun belanja. Sekian, terima kasih.